Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ma an'amna min barakatin wa min ni'amatin wa min fuyudatir rahmat. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدوم هذه النعمة والفيوضات والرحمات حتى نلقاك يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Apa khabar saudara? Alhamdulillah. Biasa semua ketemu dekat majlis, kita sedekahkan dulu Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita sedekahkan Fatihah kepada Imam Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Kita sedekahkan Fatihah kepada ibu, ayah kita, orang-orang yang kita kenal, jiran tetangga, seluruh orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang membenci kita. Sedekahkan Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. سيدنا فاطمة الزهراء حسن وحسين علي وفاطمة السادات وإلى أرواح والديكم ووالديكم وأمهاتكم وأمهاتكم وشيخنا ومعلمنا وذريتكم علينا وجيراننا وأصحابنا ومن تسلمهم أجمعين الله يرحمهم ويرحمهم ويعلم درجاتهم في الجنة ويرفعنا بإسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى روح صاحب هذا الكتاب الإمام الحبيب محمد سعد الحبيب محمد بن عبد الله الهدام، الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وعنا بأسرارهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuhu. Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mencintai satu-satu pekerjaan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menceritakan tentang pekerjaan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan tipu daya syaitan dalam merosakkan amalan yang tertentu yang saya sebutkan tadi. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Imran, dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan berkenaan dengan kemuliaan orang-orang yang menginfakkan harta. Kemudian Allah Ta'ala mendatangkan pahalanya berganda-ganda daripada 1 pergi kepada 10, 10 pergi kepada 100. Tapi dalam masa yang sama pada ayat 2, 3 selepasnya, Allah Ta'ala kata, "Hai manusia, aku tahu bahawa ibadah daripada ibadah infak ini pahalanya sangat besar. Tapi dalam masa yang sama,
syaitan juga mendatangkan taktik bagaimana nak merosakkan amalan tersebut. Maka Allah Ta'ala beritahu kepada manusia, kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan kamu mengungkit dan kamu melakukan kejahatan. Baik. Jadi ketika mana Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam nak menceritakan bahawa satu-satu keburukan yang ada di dalam kehidupan ini, maka Sayyidina Rasul juga akan mendatangkan dalil daripada Al-Quranul Karim. Baik. Pada pagi yang mubarak ini, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, hubbud dunya ra'su kullu khati'atin. Ra'su kulli khati'atin. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Hadis rawahul Baihaqi. Yang pertama, Nabi menyebutkan cinta dunia. Punca, ras, punca. Kullu khati'atin. Setiap daripada kejahatan berpunca daripada cinta kepada dunia. Ya Rasulullah, apa itu dunia? Kata Allah Ta'ala, innamal hayatud dunya la'ibun. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ إلى تكلم kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya innamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan kita di atas muka bumi ini adalah seumpama permainan. Ajib. La'ibun. Innamal hayatud dunya la'ibun, permainan. Ma ma'naha ya Allah? Apa maksudnya ya Allah? La'ibun, permainan. Kamu bunuh sana, kamu bunuh sini, kamu pukul sana, kamu pukul sini, kamu tendang sana, kamu tendang sini. Permainan. Dan sekarang ini kita lihat di dalam syashah televisi yang ada di bed. Apa dia? Kita nampak semuanya permainan. Laibun. Sama ada laibun maksudnya permainan betul-betul peperangan, ataupun permainan penipuan pun ada juga, jadi permainan laibun. Baik. Yang kedua, Allah Ta'ala kata lahwun. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ini yang paling teruk. Lahwun ini tuan-tuan, datang di dalam Al-Quranul Karim, dalam banyak ayat berkenaan dengan lahwun. Lahwun ini apa? Ada
ada nama syaitan namanya Walhan. Syaitan namanya Walhan. Ada tak nama syarikat barat namanya Walhan? Walhan ni nama syaitan, yang mana syaitan ini dia khusus untuk yang berkaitan dengan air. Dia akan datangkan was-was di dalam masalah air, maka dinamakan syaitan Walhan. Jadi kata Allah Ta'ala, innamal hayatud dunya la'ibun, kita tahu la'ibun, wa lahwun. Lahwun itu tuan yang paling masalah besar. Cuba kita lihat apa yang kita lakukan ketika mana kita kosong. Ini dia punya kayu ukur. Lihat, apabila kata Allah Ta'ala innamal hayatud dunya la'ibun, okey, kita dah tahu permainan. Walahwun adalah apa yang kita lakukan ketika mana kita kosong. Itu yang dimasukkan di dalam lahwun. Sia-sia, tak ada faedah, tak ada dan sebagainya. Maka kata Allah Ta'ala lahwun dengan arti kata sesuatu yang kamu lakukan tidak datangkan faedah kepada kamu, tidak juga datangkan faedah kepada orang lain. Maka itu adalah lahwun. Bila kata lahwun, apakah ianya dosa ataupun tak dosa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. Barang siapa yang melakukan kejahatan, kemudian menzalimi diri sendiri. Barang siapa yang melakukan kejahatan, kejahatan Allah dah, kita tahu dah semua. Tapi dia ada satu lagi tanda tanya dekat sini, man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah, ataupun menzalimi diri sendiri. Jadi apa ni menzalimi diri sendiri ni adalah apa? Apa yang dia lakukan? Jadi para ulama mengatakan bahawa yadhlim nafsah, menzalimi diri sendiri, adalah dengan dia melakukan perkara-perkara yang tidak ada faedah pada waktu lapangnya. Boleh faham tuan? Boleh? Boleh ke tak boleh? Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Saya baca satu hadis. Jadi bila saya baca hadis, saya dah terfikir, habislah manusia. Kata Nabi SAW satu hadis, Nabi menceritakan tentang setiap orang yang mempunyai dua rumah.
dia tidak duduk rumah yang satu lagi, maka dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas rumah tersebut. Jadi saya dekat situ saya dah fikir semua. Dah macam-macam benda yang saya dah masukkan dalam. Jadi kalau kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah." Zina ni, tuan-tuan, setiap orang inginkan kesedapan. Setiap orang inginkan prestige atas apa yang dikatakan oleh Barat. Setiap orang inginkan diperkatakan ataupun diperceritakan di khalayak ramai tentang sifat dia, kemuliaan dia, kebaikan dia. Setiap orang menginginkan bahawa kalau pakai baju memerlukan zinah yang baik, perhiasan yang baik. Kalau pakai baju, pakai seluar begitu juga, naik kereta begitu juga. Semuanya perlukan perhiasan. Tapi tuan-tuan, kita tahu tak bagaimana kedudukan perhiasan di dalam syariah? Perhiasan ini diletakkan pada ranking yang terakhir. Permulaan manusia ini memerlukan darurat. Maksudnya manusia perlukan makan, minum, tempat tinggal. Itu manusia perlukan darurat. Kemudian manusia perlukan hajat. Bila hajat, ada kereta pula, ada motor, itu hajat. Tapi yang ketiga, dia ada tahsiniyat ataupun zina, perhiasan. Dia dah ada kereta, dia operate kereta dia lagi. Dia dah ada rumah, dia buat benda-benda yang tak ada faedah kat rumah dia. Macam-macam ikutlah. Tuan-tuan pusing-pusingkanlah ayat ni. Jadi apabila kita tengok Sayyidina Rasulullah SAW menyatakan orang yang berlebih, orang yang ada dua rumah, dia akan dihisab oleh Allah SWT ke rumah tersebut. Artinya apa? Sebab apa? Sebab kamu ada rumah, kamu tidak duduk rumah tersebut. Kamu biarkan rumah itu empty. Kamu biarkan rumah itu tidak diduduki oleh manusia. Kamu tak datangkan manfaat kepada siapa-siapa pun. Tidak pada diri kamu, tidak juga pada orang lain. Maka ketika itu kamu akan diperhitungkan ataupun dipertanyakan permasalahan ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun. Bukan sekarang ni tengah ni lah, tengah apa? Pertukaran AJK Mesir. Tak, surau pun tak ingat. Apa beda? Watafakhurun ini dalam hati kita ni tuan-tuan ada, tapi kita tak perasan. Kadang-kadang ada. Baik. Baru ni
Saya bagi buku saya ini dengan adik saya. Saya buat adik dia. Jadi bagi dia, jadi dia tengok mana lah. Banyak kesalahan bahasa Melayu ni. Jadi bila tengok dia kata, abang, apa dia? Saya tahu abang takkan bagi satu kesalahan yang musim. Tak bagi. Okey, tak payah. Saya nak satu je. Apa dia? Masukkan nama saya dalam saya mengarang juga. Okeylah, ambil lah. Masukkan sekali nama ni. Jadi syarat ni kita masukkan nama dia, kita masukkan. Jadi apa cerita kat sini? Watafakhur. Adanya manusia suka berbangga-bangga dengan apa yang ada miliknya. Jadi apabila kita bangga, maka Allahu Akbar. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Kata Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur. Takatsur, Allah Taala sebutkan wa takatsur fil amwal. Dan kamu memperbanyakkan harta. Tuan-tuan, memperbanyakkan harta tidak ada permasalahan. Silakan teruskan, kumpulkan, tapi jadikan ia manfaat. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah, ini biasa lagu waktu muda-muda dulu lah, apa dia? Otak kita ni sikit-sikit duit. Aku ni tak cukup bulan ni, tak cukup duit ni. Jadi dia fikir dia duit, dia fikir dia duit, dia fikir dia duit, dia bisa duit. Kenapa? Apa yang membuatkan menjadi mazmum ataupun dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apabila seseorang itu otaknya duit, maka dia mampu melakukan sesuatu di luar akal pemikiran, hanya disebabkan kerana duit. Inilah yang berlaku di dalam dunia kita hari ini. Baik, wa takatsuru fil amwali wal aulad. Begitu juga dengan kamu memperbanyakkan anak. Anak pun zinatul dunia. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Taala letakkan anak itu sebagai fitnah dunia. Fitnah dunia. Baik, bagaimana anak ini mampu menjatuhkan ataupun mampu menjadikan kamu itu terlalai dengan dunia? Baik, kamu nak jaga anak, kamu nak ni, kamu nak ni. Tuan-tuan, kita tengok satu ayat Quran dalam surah Taubah ayat 24, ayat yang paling cantik. Allah Ta'ala datangkan ayat ini nak ceritakan pasal ada di antara jamaah ataupun kaum muslimin yang tak mahu berhijrah ke Madinah ketika mana sampai seruan untuk berhijrah. Allah Ta'ala datangkan 8 perkara, menunjukkan ke-8 ini perkara ini adalah mani'un, adalah hajizun yang menegah kamu daripada mencapai kedekatan kamu dengan Allah, kedekatan kamu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi apa 8 perkara ini yang menjadikan kita susah mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. صدق الله العظيم. Kata Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuhu, ya Muhammad, apabila di waktu maghrib aku turunkan wahyu untuk kamu berhijrah ke Madinatul Munawwarah, dan ketika itu di waktu Isya kamu memberitahu kepada para sahabat untuk bersedia di dalam minggu ini insya-Allah kita akan berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Apabila berita itu sampai kepada para sahabat balik ke rumah. Sampai di rumah, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka ada di antara mereka, ayah mereka kata, nak pergi mana ni? Ikut Nabi SAW. Dia nak pergi Madinah. Kau nak tinggalkan ayah macam ni, kau nak gitu, kau nak gini, kau nak gini. Oh, no. Tak jadi begitu. Anak pula, Abah, dulu jiwa. Tak jadi begitu. Datang pula adik-beradik, Abang lu nak tinggalkan kita semua. Abang lu nak pergi Madinah. Datang pula isteri, Abang buat apa dia? Datang pula ayah, datang pula ipar dua yang semua sebagainya. Nak pindah ke Madinah macam mana? Nak pergi ke Madinah, kau nak tinggalkan kini semua sini. Banyak pula cerita ni. 5 Allah Ta'ala sebut. Dan 5 ini adalah semuanya sentimen manusia. Sentimen kekeluargaan. Itu yang tahu. Yang kedua, Allah Ta'ala pisahkan. Allah Ta'ala datangkan 3 sentimen dunia. Allah Ta'ala kata, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta yang kamu kumpulkan menjadi penghalang untuk kamu berpindah ke Madinah. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang takut kamu kerugiannya disebabkan kamu nak berpindah ke Madinah. Wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah yang kamu redha padanya. Kita tengok mula-mula Allah Ta'ala datangkan sentimen kekeluargaan. Kemudian Allah Ta'ala datangkan sentimen harta dunia. Ada orang dia tidak termakan dengan sentimen kekeluargaan, tapi dia termakan dengan sentimen keduniaan. Ada orang yang tak termakan dengan sentimen keduniaan, tapi termakan dengan sentimen kekeluargaan pula. Jadi di sini berlakulah apa yang kita katakan mani'un, ataupun perkara yang menjejaskan perhubungan kita dengan Allah. Ada mungkin 2 ataupun 3 urat elektrik yang tersumbat, dia tak lancar. Biasa ada 3 kan, ada tinggal 2 dia sebab tinggal 1 je. Ada tak lancar, macam itulah lebih kurang. Baik. Jadi tuan-tuan, 88 ini tuan-tuan, cuba tuan-tuan letakkan dalam diri kita. Tak? Tengok tuan-tuan,
Kemudian tuan-tuan keluarkan balik. Keluarkan balik. Lepas-lepas tu keluarkan balik. Tuan-tuan letakkan pada Hamas, pejuang Hamas. Lepas-lepas tu letakkan kepada pejuang Hamas. Apa kata ayah mereka? Anak, silakan pergi. Yang dah mati, kenapa kamu menangis? Anakku syahidlah. Apa kata anak? Ayah, jangan balik selagi mana tak menang ataupun syahid. Itu kata anak. Apa kata abang? Adik-beradik, jumpa, kita sama-sama berjihad. Masya Allah. Kemudian apa kata isteri? Abang, gigi, kau saya dah tahu saya. Gigi. Contoh itulah. Kemudian kata ketua kampung apa tu, ataupun ibai-ibai apa, mereka gembira dengan adanya daripada ailah keluarga yang mana salah seorang daripada syahid. Sebab syahid, tuan-tuan, dia boleh syafaat 70 orang, tuan-tuan. 70 orang. Orang yang hafiz Al-Quran 10 orangnya. Syahid dia dapat 70 orang dia dapat selamatkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita tak dapat syahid dunia, dapatlah syahid akhirat. Baik. Jadi tuan-tuan tengok, nak kata harta yang mereka kumpul, mereka beli dengan mereka beli apa? Peluru madu. Kemudian perniagaan, mana yang perniagaan dekat Gaza, semuanya habis, hancur. Rumah yang mereka sayang tak ada, habis, hancur dibuatnya. Habis ketika itu, tuan-tuan, apakah ada yang menghalang mereka dengan Allah? Apakah ada yang menghalang mereka dengan Allah? Setelah 88 ini sudah tidak ada. Tidak ada yang mengganggu jiwanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Taubah ini. Tuan-tuan, balik, ambil buka Al-Quran, ambil pengajaran dalam masalah ini. Mudah-mudahan ini mampu mendatangkan manfaat kepada kita, kepada ahli keluarga kita, kepada orang jiran tetangga kita. Sebarkan tentang 8 sifat ini. Dan inilah sifat-sifat mujahidin, mujahidin Islam. Mereka perlu ada 8 sifat ini. Mereka kena kosongkan ke-8 ini, barulah mereka mampu menjadi mujahidin yang sebenar-benarnya. La ilaha illallah. Dan buat apa tu? Baik, kita buka soalan dulu. Ada soalan. Ini satu hadis, Masya Allah. Ustaz, yang surah At-Taubah ayat 24 ni, adakah dia sebabun nuzul tentang kematian apa itu? Tak. Sebelum tu ada ayat lain. Yang ni cerita pasal sebab diorang tak nak hijrah. Ada di antara mereka sahabat yang tak nak hijrah disebabkan 8 perkara ini. Jadi 8 ini adalah sebab kenapa kita tak boleh nak tinggikan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita ada benda-benda yang menegah kita daripada capai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau kita mampu mendidik anak kita
mampu mendidik isteri kita, adik-beradik kita, ayah kita, ipar duai kita, untuk sama-sama mencintai Allah dan Rasul. Baik tuan-tuan, soalan-soalan. Yang ayat Al-Habib tadi tu, yang Zina. Maknanya yang perkataan zina tu dia dah perkataan dari sini. Zina tu kan? Bukan. Ini zina ni perhiasan. Zina itu kamu mendekati. Itu zina tu. Zina ni dia ada tambah lutah, ujung dia letak. Yang ni tak ada alif, yang ni ada alif maksurah kecil. Dia beza, tak sama. La itu permainan. Bukan lahu la wa innamal hayat dunya la'ibun wa lahwun. Lahwun wa zinatun wa tafakhur. Lahwun dengan lawan lebih kurang sama. Lahwun dengan lawan lebih kurang sama. Lawan ni maksudnya apa yang kamu cakap tu tak ada faedah. Satu lagi tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, kita baca semua media, apapun dia, kita dapat maklumat. Apa faedah dia? Tanyakan kepada diri sendiri. Kita dapat maklumat, tapi apa faedah dia pada diri kita? Baik, wallahu a'lam bishawab. Pada soalan kita akhirkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. ونفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القتل أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما واحظى بالخير وانفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكرمنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب وصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم.